Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumi fi tari'an. Wa tusannu lil mutawaddi walau bima'in maghsubin alal aujahi tasmiyatun awalahu. Disunatkan bagi orang yang berwuduk jikalau walau bima'in, walau kanal wuduk itu bima'in maghsub, dengan air yang dirampas sekalipun, alal aujuhi, di atas pendapat yang paling ada wajah. Yusannu, naik fa'il dia tasmiyatun, disunatkan baca tasmiyah. Dekedaki tasmiyah ni bismillahirrahmanirrahim. Ada tempat istilah tasmiyah ni basmalah, kan? Jadi sunat baca tasmiyah awalahu, pada awalnya, ai fi awalihi, tu maf'ulun fi, pada awalnya, awal wudu. Awalahu ai awalal wudu'i littiba' li amri nabi muttaba'. Jadi awal-awal sentuh je air dengan tangan kita tu untuk cuci tangan hingga ke pergelangan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqalluha, dan sekurang-kurangnya tasmiyah ni ialah bismillah. Wa akmaluha adalah bismillahirrahmanirrahim. Siap, mudah itu. Jadi dengan bismillah pun dah hasil dah untuk nama tasmiyah tu. Bismillah itu ala aqal. Dan sempurnanya lagi, hadirkan hati kita bismillah, taklukkan dengan huruf jar yang kita baca bismillah tu, ai atawaddau bismillah. Itu kaedah lain lah pula tu, kan, advance lagi lah. Atas kita baca bismillah tu, maksudnya berbismillah ni aku nak berwuduk. Wa tajibu inda Ahmad, dan wajib ia basmalah ni inda Ahmad bin Hanbal. Kaedah Ahmad bin Hanbal ni, dia mana yang datang warid pada Rasulullah. Pada kita ni mazhab Syafi'i, ada yang kaedah kita sunat, pada Ahmad bin Hanbal pada dia wajib semua. Satu, dia bermula wuduk ni wajib wuduk dengan awal-awal sentuh baca bismillah tu wajib siap dah. Dia yang pada kita sunat, dia wajib semua. Yang tu khas kena tengok mazhab Hanbali lah. Pasal dan antara besar pasal Ahmad Hanbali, antara kaedah dia hadis, walaupun sedu'a-du'a hadis, yang cukup bahasanya atas nama hadis, walaupun du'a masih hadis. Cuma perawi dia ada sebabkan periwayatan perawi yang ada menyebabkan jadi dhaif pun umum. Makna dhaif tu ada yang mengqati', ada yang tak muttasil sanad, ada masalah rawi lemah hafalan, ada yang disebabkan riwayat dia terputus, macam-macam hal tu, sebab dhaif tu. Ada pun yang ni syaz, yang ni ada illah pada perawi, ada illah pada lafaz hadis, macam-macam sebab dhaif tu. Ahmad bin Hanbal kata dia dhaif sekalipun masih kalam Rasulullah. Jadi dhaif pun pasal sebab ahwal rawi dan ahwal sanad, bukan tentang siapa asal usul hadis dhaif tu. Kalau hadis dhaif sekalipun, bila asal usul tentang Rasulullah, pada dia tetap Rasulullah. Jadi pada dia tak ada istilah sunat selagi datang daripada hadis walaupun dhaif, dia ada wajib. Syadid kait qaid dia. Wa yusannu qablaha, dan disunatkan qabla basmalah ta'awudhu, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ba'daha, dan selepas daripadanya, selepas pada basmalah juga syahadatan ni, dua kalimah syahadah.
Yusannu qablaha ta'awudhu wa ba'daha ba'da basmalah ni syahadatan ni, 2 kalimah syahadah di awal dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga sunat walhamdulillah. Betul tak silap baca. Pasal baca kalimah syahadah lepas wuduk dengan doa wuduk, yang tu satu hal. Yang ni mengucap kalimah syahadah di awal wuduk. Walhamdulillahillazi ja'alal ba'a tahuran. Dan sunat sebut perkataan ni, alhamdulillahillazi ja'alal ba'a tahuran. Pujian ni adalah milik Allah Ta'ala belaka. Ya Allah Ta'ala ni dia yang telah jadikan air ni tahuran, air tahiran wa mutahiran. Atas kita baca fiqh ni sunat-sunat lah. Kalau kita belajar bab akidah, hadirkan hati dan tauhidkan Allah Ta'ala dalam keadaan mengasakan af'al dia yang dia bagi kita air dia datang pada dia, hadirkan hati. Ni fardu dalam kaedah kita belajar bab iman. Dalam kaedah kita belajar fiqh menyebut dia itu adalah sunat, tapi istidhar hati itu fardu. Pasal dia bab iman. Walhamdulillahillazi ja'alal ma'a tahuran. Ya. Wa yusannu liman tarakaha awalahu, dan disunatkan bagi siapa yang meninggalkan bismillah ni pada awalnya awal wudu, an ya'tiya biha asna'ahu, bahawa mendatanglah ia mutawaddi ni biha bil basmalati asna'ahu, awal asna'ahu asna'al wudu. Tengah-tengah wudu baru teringat terlupa bismillah awalnya. Sunat tengah teringat tu sebut qailan, kerana dia berkata bismillahi awalahu wa akhirahu, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Siap. Yang ni juga kaedah baca bismillah bila makan, kalau terlupa baca di awal. Namun juga memang kita dianjurkan untuk hati ni sentiasa hadir pada Allah Ta'ala. Jadi mulut ni bacaan. Jadi bila sebut teringat, maksudnya ada benda yang melalaikan kita daripada mengingatkan Allah Ta'ala. Bila teringatkan Allah Ta'ala, wa iza fa'alu fa'akhishatan awzalamu zakarullah. Bila zakarullah ya fastaghfaru li dhunubihim. Minta ampun terus. Waktu apa yang sepatutnya kena buat? Kalau bismillah sekali pun, bismillahi awalahu wa akhirahu. Dan dia duk ajar semua ni pasal apa? Pasal yang ni memang syariat. Mengajar kita supaya sentiasa buat sesuatu dengan basmalah, dengan bismillah. Buat ni ingat kan, ni aku buat, aku berjalan dengan Allah, aku mengajar dengan Allah, mengaji dengan Allah. Semua bismillah, 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 dengan nama Allah. Dengan nama Allah, sebut nama dengan nama sama lah. Kan? Takkan buat dengan nama Allah je. Buat dengan nama Allah, apa maksud buat dengan nama Allah? Maksudnya dengan Allah. Maksudnya innallaha ma'ana. Mana ada yang kita buat yang mustakil kita sendiri, ya Allah tak ma'ana. Mana ada? Mana ada makhluk yang dia asin suku, ya Allah tak ma'ana. Mana ada? Jadi bismillah tu billah. Bismillah. Sebut isim dengan makna sama. Bismillah, sabbihis marabbikal a'la, sabbihis isma rabbikal a'la. Bersihkan, tanzihkan nama Tuhan kau. Apa maksud bersihkan nama dia? Bersihkan zat dia. Bersihkan diri dia daripada apa-apa yang perkara yang tak sepatutnya. Ini tanzihkan zat dia. Sebut isim pasal macam mursal, itlaqil isim wa iradati musamma. Itlaqil ismi wa iradatil musamma. Sebut nama kenaki itu zat. Jadi bismillahi ay billahi. Masuk billahi ay bizatillahi. Awalahu wa akhirahu. Baik. La ba'da faraghi, la yusannu tasmiyah ba'da faraghi, tak sunat dan bismillah selepas daripada faragh. Wa kadza, macam itulah juga selepas pada selesai wuduk. Dah selesai baru teringat bismillah, tak ada sunat bismillah. Wa kadza, macam tu juga. Kadza ada khilaf sikit tentang akhir masalah faragh tu. Finawi akli, pada seumpama makan, wa syurbi minum. Wa ta'lif, dan menulis mengarang, wal iktihal, dan juga bercelak.
mimma yusanna lahu tasmiyatu, daripada barang yang telah disunatkan bagi dia untuk mengucapkan bismillah. Wal manqulu an Syafi'i, dan yang dipindah daripada Imam Syafi'i sendiri, wa kasirin min al-ashabi, dan mangkul daripada ramai kalangan ashab Syafi'i, anna awal sunani at-tasmiyatu, maksudnya awal-awal sunat adalah baca bismillah. Wa bihi, dengan dia kata awal-awal sunat ni ialah bismillah, yang zaman An-Nawawi fil Majmu' wa ghairuhu, dan juga oleh jazama oleh ghairu Nawawi. Jadi ghairuhu tu baca ataf pada Nawawi. Boleh tak baca jazama Nawawi fil Majmu' wa ghairihi ataf daripada Majmu'? Maksudnya jazama Nawawi pada Majmu' dan ghairi Majmu'. Ada juga kitab Raudah dia sebut sama. Sah je gitu. Baca lain, i'rab lain, makna lain. Jadi kalau jazama Nawawi fi Majmu' wa ghairuhu wa jazama ghairuhu lah. Tapi kitab apa pergi tengoklah kitab lain. Baik. Fayanwi maha indal ghusl lil yadain. Jadi kalau kata dia ialah awal-awal baca, dia adalah awal-awal sunat dalam bab wuduk, bacalah dia ketika bersentuh air untuk berwuduk ketika basuh ke pergelangan tangan tu. Fayanwi maha basmalah ni inda ghusl lil yadain. Qala jama'ul mutaqaddimun anna awalaha as-siwaku, maksudnya awal-awal wuduk adalah siwak. Semua ba'dahu tasmiyah tu, kemudian baru tasmiyah. Jadi ada ulama letak siwak awal. Kita dalam mazhab Syafi'i bismillah dulu, cuci pergelangan tangan sekali. Lepas tu komo, siwak dekat komo. Siwak duduk mahal tu. Kalau ada juga jama'ul mutaqaddimun, dia kata awal dia adalah siwak, lepas tu bismillah dan cuci tangan. Jadi maksudnya mula-mula siwak dulu. Siwak dulu. Ada yang tu, ada wajahnya tu dalam ashab kita. Selesai. Yes. Tu a'udzubillah tadi tu bukan awal wuduk ke? A'udzubillah ni kaedah ta'awuz. Minta lindung dengan Allah Ta'ala dengan apa kita buat supaya syaitan tak bersama dengan kita. Syaitan ni arahan dia dekat pengikut dia, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Kamu hendaklah kongsi dengan manusia ni, wasyarikhum fil amwal, pada harta benda mereka, antara harta waham ni rezeki, air wuduk, sekalipun air untuk kita basuh wuduk tu, dia akan syarikhum fil amwal wal aulad. Itu juga masalah anak, dapat anak, sabak anak, semua tu kalau kita tak minta lindung dengan Allah Ta'ala, tak baca bismillah, antaranya tak baca auzubillah, apa yang kita buat tu akan dimusyarakah oleh syaitan. Auzubillah. Itu kaedah nak berlindung pada Allah Ta'ala ni besar. Kaedah kita dalam akidah pun besar. Kita lah nak jadi amalan darah daging, apa saja buat. Nak buat apa pun, macam mana buat apa pun mesti ingat Allah Ta'ala. Buat apa pun minta bantuan Allah Ta'ala, perlindungan Allah Ta'ala, istiqarah dengan Allah Ta'ala. Nak hati ni sentiasa tetap dengan dia ni bukan senang. Dia kena ada latihan. Mudah Allah Ta'ala bagi kita dapat tu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Supaya nak buat apa pun, minta lindung dengan Allah Ta'ala daripada bersama dengan kita nak buat tu ada syaitan. Mengaji pun kadang bersama dengan mengaji ada syaitan. Bersama mengajar pun ada syaitan. Dia kata ngaji lagi, orang ngaji perasan. Orang mengajar tak ada ke? Janganlah. Apa maksud janganlah ni? Dari segi gangguan, semua Nabi Rasul ada gangguan tu. Tapi gangguan tak termakan dia memang. Memang tak akan terkecohnya dengan gangguan yang dibuat oleh iblis syaitan. Pasal semua Nabi dan Rasul Allah Ta'ala maksum. Mahfuz. Dia pelihara semua. Allahumma salli wa sallim. Jadi kita ni tak dipelihara sepatutnya. Kalau Nabi Rasul pun doa auzubillah ketika apa saja dia nak buat. Sebenarnya nak mengajar kita syariat, bahawasanya memang baca auzubillah, minta lindung dengan Allah Ta'ala ni daripada kejahatan-kejahatan syaitan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dialah satu kaedah untuk sentiasa tawajuh, untuk sentiasa murajaah dengan Allah Ta'ala. Ada istilah rajak, sentiasa harap. Maksudnya harapkan dapat rahmat dia dengan dipeliharakan kita daripada gangguan syaitan. Baru ni pun ada orang tanya,
Ini apa? Tak takbiratul ihram lah kan. Ada takbiratul ihram. Betul kita nak boleh aja bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbi a'udzubika min hamazati syaitin, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ulama-ulama kita dulu dia amal macam tu pasal ambil faham tempat-tempat macam ni. Dalam faham dia. Dia orang ambil siapa? Kalau tak ada tak hadis yang nak ambil wuduk je bismillah. Tak ada. Kalau tak ada sekalipun salah lah je bismillah itu. Bismillah dia lah walaupun itu bukan warid khas atas kata kaedah wuduk begitu juga a'udzubillah tu bukan warid saja dalam bab wuduk. Rasulullah pun kena tak atas sebut hadis pun tak pernah dengar Rasulullah baca. Itulah gitu. Tapi ada kawaid kita yang mulazamah ulama ambil faham daripada iza qara'tal Quran. Iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ai iza aradtum qira'ata Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Nak baca Quran pun minta lindung daripada syaitan yang direjam. Apatah lagi kalau nak baca selain pada Quran, selain daripada nak buat benda yang khas ibadat. Wuduk bukan khas ibadat lagi. Sembahyang nanti baru beradab, istilahnya beradab. Tapi siap dah. Auzubillah, bismillah. Siap. Kalau baca Quran pun auzubillah, sedangkan baca kalam Allah, tambah baca kalam ulama. Tambah baca kalam Rasul, tambah baca buka Facebook. Auzubillah minasyaitonirrajim dulu. Siapa? Baca sekejap lagi, yang baca kita baca lah setan. Kita jadi setan. Macam mana setan? Kacau sikit lah bahasa tu kan. Minta lindung, minta lindung. Nak minta lindung, tu tengok ada masalah, tinggal tak? Tutup tak? Macam dia tengok lagi. Banyak masalah kita. Kalau muhasabah waktu. Macam mana lah kita punya keadaan akhir zaman ni. Minta lindung, minta lindung, minta lindung nak jadi baik. Tapi tak jadi baik pun. Siapa tu? Pasal kita punya kepahaman jauh lah. Daripada kepahaman ulama-ulama dulu dan amalan-amalan mereka. Baik. Itu khilatan siwak. Dengan nak letak mana siwak tu. Kalau ikut yang lain daripada Imam Nawawi yang macam disebut ni. Ada juga Jam'ul Muhakkikun kata awal-awal wuduk adalah siwak. Bukan auzubillah bismillah. Bukan. Tapi siwak. Siwak. Kemudian faqaslul kaffain. Mana dia? Far'un. Tusadu tasmiyatu di tilawatul Quran. Disunatkan baca bismillah untuk baca Quran. Walau min asna'is surah. Sekalipun pada tengah-tengah surah. Jumur kita duk mengaji, jumpa tutup guru semua macam ni. Saya ngaji kat guru bersalat pun macam ni kaedah dia. Apa dia? Nak baca juzuk 4 sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bismillah tu. Ada bismillah tu. A'udzubillah memang ada lah. Memang kalau dengan siapa pun tak kelahi. Pak Wahab pun tak kelahi buat ni. Pasal dia ada nas, dia tak kelahi lah. Apa saya nak sebut? A'udzubillah tu. Bismillah macam mana? Bismillah kaedah dia baca tak? Baca. Jadi a'udzubillah. Saya kata juzuk 4 tadi saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi a'udzubillah bismillah tu. A'udzubillah bismillah. Dia tengok tak tahulah, yang model-model ni lagi kurang bab tu. Ada yang bila baca bismillah dia marah pula kata dia. Tak payah baca bismillah, auzubillah je. Bismillah awal surah je. Alah, malah apa masalah. Bahkan tengok tutup kita duduk ngaji. Dulu zaman saya kecil-kecil, ngaji orang semua auzubillah bismillah, auzubillah bismillah, auzubillah bismillah. Dan bila tengok dalam kitab ulama-ulama tutup kita asuh macam tu. Zaman model ni ya, ni. Apa dia? Kalau luar semayang, ada pendapat kata tak payah bismillah. Nak baca Al-Quran. Oh, dia ambil tu. Dia bukan ambil hak mana menyebabkan dia lagi kuat beramal. Tapi dia ambil apa yang menyebabkan dia tak payah amal banyak-banyak. Like tu, manusia zaman ni. Kita kaedah beramal ni, maksudnya biarlah. Gunakan sepenuh masa yang ada. Tambah dah tua apa, dah berumur. Gunakan sepanjang masa untuk istilahnya sentiasa beramal. Beramal apa? Pertama, amal zahir, ritual.
Amal zahir dia ada limit. Amal hati tak ada limit. Masa kita tidur pun hati boleh buat kerja. Tapi kita ni dia buat kerja mata tak tidur pun tapi macam tidur. Allah, na'udzubillah. Hati yang na'udzubillah tu minta lindung. Siap? Jelas itu rasanya. Sunat baca bismillah di tilawatil Quran wala min asra'i surah fi solatin aw kharijiha. Dalam solat ataupun luar solat. Luar solat pun kalau kita kolek dengar orang jenis apa Quran ni, apa dia? Lepas Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Terus selesai. Lepas tu dia diam. Memang ada sunat diam saktah latifah. Kadang makmum baca Fatihah. Diam. Lepas tu macam apa? Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum. Tak ada bismillah. Asal kita Batul Mu'in sebut ada. Memang ada bahas itu. Tapi kalau ikut Batul Mu'in ni, dia ambil pendapat yang kata ada. Sunat bismillah. Selalu kalau baca inna anzalna tu, bismillah dulu. Bismillah doa awal. Tapi kaedah kita, atas disebut yang ni, apa saja nak baca bismillah, auzubillah satu. Dan apa saja nak baca ayat Quran, bismillah pula lagi. Auzubillah tu bismillah tu baca bismillah tu kan. Memang itu. Memang warid belajar ada guru bersanad semua macam tu. Atau ada game moden ni, saya tahu lah. Game moden ni. Dia memang, kalau macam halakah tadarus semua kan. A'udzubillah, dia nak mula baca tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak mana makruh dia baca, terkadap gitu ya, tak ada bismillah lah. Tak ada bismillah lah. Game moden main tu. Game moden. Moden ni. Saya ngaji tu tua dulu lah, tambah Ramadan, duk tadarus tu. Kadang bersama dengan tadarus tu, bukan ada orang boleh baca Quran lancar lagi. Tergagap-gagap je pun. Tapi setiap orang nak baca tu, auzubillah, bismillah, auzubillah, bismillah, auzubillah, bismillah. Memang nak jadi amalan dulu-dulu. Main belakang ni kita tengok, mak tapis pun ada yang tak bismillah. Dalam semayang kotlah, yang tu ada bahas lagi. Tu, kalau ikut mak semayang, ada yang kata dalam semayang tak ada bismillah pada surah tu. Pasal apa? Pasal dah memada dengan bismillah pada Fatihah. Lagi pun duduk dalam solat. Itu atas kaul yang kata tak payah baca. Allahumma salli. Atas disebut ni fi solatin au kharijah. Dalam solat ataupun ghairu solat. A'udzubillah, bismillah. A'udzubillah, bismillah. A'udzubillah, bismillah. Kalau ambil hadis, Rasulullah kata, kullu amrin zibali la yubda'u fiha bismillahi fa huwa aqta' aw ajzama kama qala. Mana setiap urusan baik tak dimulakan dengan bismillah, dia akan jadi kudung, cacat, ai qalilul barakah. Buat banyak tapi tak ada hasil lah di hati sanubari. Alhamdulillah. Jadi faham pada hadis itulah. Mana-mana yang istilahnya memang dalam makzun syar'i ada sunnah bismillah, ada sunnah aku bismillah itu. Pasal ada isyarat dan suruhan Rasulullah SAW. Sekali lalu. Fi salatin akharijah wali ghuslin wa tayammumin wa zabhin. Dan juga untuk mandi, nak tayamum dan nak sembelih. Bahkan umumnya semua apa kita nak buat, makan, minum apa, bismillah. Tak ada doa ke Allahumma barik lana. Ada orang kata hadis tu terlalu dhaif. Doa pun masih perkataan Nabi weh. Kita amat hamba saya ngaji lu. Dok kena tok lu. Tok guru sama, anak murid, anak dia mengajar pun sama. Dia ajar macam tu lah. Apa salahnya kata dia baca. Daripada orang kata berkerah di atas pendapat, nak ambil pendapat kata tak payah baca bismillah. Oh, salah. Baca je lah bismillah tu. Bahkan kalau kita belajar berakidah, baca bismillah pun tak cukup lagi. Siapa? Hadir dengan hati.
Bismillah ni aqra'u bismillah. Aku jadi mukri' lah, aqra'u apa? Aku nu mukri'an bismillah. Billah. Ahfazu bismillah, yahzu. Bismillah. Bismillahnya billah. Siap. Tayamum zabhin. Umumnya semua ibadat yang memang disuruh, yang nanti khas nama ibadat, ada sunat bismillah. Allahumma salli. Jadi kalau perkara yang bukan benda yang istilahnya benda yang babul takrim, kalau istilah dalam kitab fikah ni disebut, bukan bab kemuliaan, jadi tak ada sunat bismillah lah pada benda-benda yang tak ada bab mulia. Maka apa? Maka benda-benda yang ditegah oleh syarak atas tegahan makruh, haram lagi dah, tak ada bismillah. Kalau kata berokok, atas kata berokok bismillah, atas kata rokok tu makruh, tak ada bismillah pada kisah rokok. Jadi kalau gitu nak rokok tak ada bismillah bukan macam tu. Tak payah rokok. Yang rokok, bahkan nak rokok tu bismillah tu, bismillah. Nak rokok tak rokok, nak rokok tak rokok. Merapu merokok ni, mana ada nas suruh merokok. Sahabat tak merokok, Rasulullah tak merokok. Merokok apa? Tak bid'ah. Bid'ah lagi. Jadi keedah nak suruh apa? Baca je bismillah tu, senang. Jadi nak semayang baca bismillah, nak wuduk baca bismillah. Kalau ikut memang ada kisah ulama-ulama dulu, memang dia orang ni dapat tauhid besar, dapat futuhat dalam babak ketuhanan ni hanya dengan amal bismillah. Bismillah. Nak hafal Quran tak macam orang zaman ni, ramai orang yang hafal Quran. Zaman saya kecil-kecil pun saya dengar yang hafal Quran, apa nak tahu? Nak dengar siapa? Abu Hasan Din. Harun Din. Adik-adik dia tu lah, Ishaq Din, Abu Hasan Din. Apa seorang lagi tu? Tu kalau saya duduk di Kuala Lumpur tu, lagi siapa nama? Ada berapa orang je, boleh kira dengan jari orang hafiz. Nak cerita zaman tu terenam puluhan pun masih boleh kira dengan jari. 80-an, 60-an awak tak lahir lagi. Tak 80-an. Saya duduk sekolah menengah tu, duduk pergi masjid surau tu. Payah nak cari orang 30 juzuk ni. Memang payah. Sekarang ulama lambat. Tapi ulama lambat, barang pun macam lambat tak? Macam mana barang lambat? Orang habis lambat tapi tak ada kualiti. Sedap gitu kan. Atau kalau orang dulu, walaupun tak ramai habis, tapi nak beramal tu berkualiti, amalan dia kualiti. Walaupun tengok sampel je, tak mana? Nak baca Quran ni tak bismillah, dia rasa galak gila. Nak baca Quran ni tak ajak auzubillah, rasa macam pelik. Pelik apa benda lah. Dan zaman tadi tengok, selamba je penceramah. Bismillah apa pun tak ada. Baca ayat Quran. Baik. Guslin dan yang mumin zabih. Jadi kalau ada benda yang makruh, tak payah bismillah, bahkan tinggalkan benda tu. Nak isi rokok, tak boleh bismillah, tinggalkan rokok. Itu saja usik dalam bab tu lah. Bab rokok tu. Baik. Faghuslu kaffain, kemudian basuh dua tapak. Bukan tangan kanan dulu, baru tangan kiri tak. Prinsip basuh tangan dua-dua. Pasal ada bab kita belajar ke depan jumpa insya-Allah. Ada dahulu kanan kiri ni jika benda yang golibnya tak boleh buat sekali dengan menggunakan satu tangan. Bahkan kena buat dua. Dia tak boleh buat serentak. Masa tu baru ukuran asing-asing buat ikut tertib mana yang sepatutnya dulu kan ada kemudian. Jadi mana yang kita boleh buat dengan Allahumma salli ala. Apa sebut tadi? Mana yang kita boleh buat serentak, dia tak sunat ada kiri kanan. Basuh muka saya. Ada orang basuh muka macam ni. Apa dia? Kanan dia tu. Pasal nak menganan. Ada. Basuh muka macam ni. Bukan
Tak? Pasal ada benda yang kalau memang buat sekali, tak ada istilah buat kanan atau kiri. Sapu air ke telinga. 2 kali. Bukan kanan dulu. Motor kiri. Kalau kita perhati tu, ada juga benda-benda sunat yang miss orang ajar. Miss orang saya tak betul. Dia kata telinga sunat. Orang tu buat macam mana? Ni, suruh macam ni. Dah lah ambil baru. Asal nak sebut tan dua tangan tu. Tan dua tangan. Ma'atas miati. Yang tu disebut tu ma'an tu. Disebut ma'an tu pada masalah tu lah. Faqasul kaffaini ma'an. Untuk menolak pandangan dan pendapat atau pilihan ada kaul yang kata cuci kanan lu okey. Tak. Setangan memang 2. 2 kali. 2 kali. Keedah basuh tangan dua-dua ni, nak makan mu basuh dua-dua tangan, dah sudah makan mu makan dua-dua tangan. Walaupun nak makan sebelah aja. Dan yang melomah itu lepas makan sebelah aja. Sunat basuh 2 tangan sebelum makan dan sunat basuh 2 tangan selepas makan. Jadi nak sebut tangan dua-dua tu ma'an ila ku'ain. Ma tasmiyati bersama dengan baca bismillah al-muqtarina biniyah. Baca ma'atasmiyati al-muqtaranah macam itu, yang diiktiran, di muqaranahkan, disertakan dia biniat dengan niat. Siap. Jadi niat apa? Nawaitu sunatal wudu. Saja aku berniat sunat wudu Allah Taala. Masa tu niat sunat wudu. Sagi basuh muka nawaitul wudu lillahi taala. Jadi ada 2 niat. Mazdada fi'lan kana aksara fadlan. Mana lebih banyak perbuatan sebut, perbuatan hadir hati, kana aksara fadlan, dia lebih besar fadilat. Siap. Dia mesti makrunah biniyah wa antawaddu'a minahwi ibrik au ilmin, apa tu? Au Tokmi. Sekalipun dia berwuduk daripada seumpama berik, ibrik daripada semua cerik, au ilmin apa? Betul? Au ilmi tuhrima. Yang tu pun sekali lagi goyah tu. Bagi nak tolak pahaman tu. Au ilmi tuhrima, ataupun dengan tahu suci kedua-duanya. Tangan dia masih suci, bersih. Tak ada istilahnya buat benda, ada pegang-pegang benda najis, kotor. Kalau tangan basuh dulu, kotor. Kalau kotor, basuhlah dulu. Itu tak ada masalah. Tapi kalau bersih, walaupun bersih, keedah dia sunat juga basuh tangan. Ini amri Nabi mutabak. Tu, dia tiba. Disebut macam prinsip tambah abang kita ni COVID, macam mana? Basuhlah tangan selalu. Tangan selalu, dia tiba. Memang Rasulullah sentiasa jaga sangat kebersihan tangan dia. Tangan dia walaupun bersih, ambil untuk basuh tangan dulu. Maksudnya, amrul Nabi mutabak, perbuatan basuh tangan, sentiasa lah cuci tangan dengan air bersih. Dan dia malan. Cuma lah ni dicemarkan sikit dengan sanitizer tu. Keedah kita apa? Cucilah sentiasa dengan air bersih. Dia pun beria-ia suruh cuci tangan. 9 langkah cuci tangan yang betul. Wah, kuku, gosok tangan, sedat. Bilah apa, siap nombor ketika kita nak basuh tangan kat kedai. Oh, tulis gambar siap macam mana keedah basuh tangan. Tapi malahnya untuk makan aja. Yang lain tak basuh. Tak basuh. Kira itu. Asal nak sebut tadi, kalau ada benda larangan, tak ada baca bismillah, bahkan tinggal benda tu. Kalau ada benda yang memang tak dapat tidak, dia tak ada bismillah itu, dan nak buat dia pun nanti, dia bukan tangan kanan, tangan kerja buat kat situ tadi, tangan kiri, nak melangkah tempat tu pun tempat kiri, kaki kiri. Dia ada kawan macam tu.
Kita nak faham mana dia suruh tak suruh. Sekalipun berwuduk daripada supama cerik, dia suruh basuh tangan sekali kak. Dia ambil cerik, ambil botol, curah, bukan kanan dulu, nak dua tangan. Memang kita basuh tangan ni ialah dua tangan. Tak ada basuh tangan je ni, sebelah, tak ada. Dua tangan. Dua tangan. Fasiwakun, atau daripada tasmiyatun. Kemudian seterusnya siwak. Dah ke Allah. Dah cuci tangan, siwak dulu kalau ikut. Fasiwakun. Ardan bil asnan. Melintang pada gigi. Gigi umum siwak ni asal ardan. Ardan kan. Anton melintang. Melintang tau, melintang macam mana? Melintang macam garis khatulistiwa. Itu garis lintang. Garis timur barat. Lepas tu garis bujur. Membujur. Itu membujur. Ardan pilasan. Jadi sunat siwak melintang. Maksudnya macam ni dah arat kan. Ada gigi. Siap. Zahiran wa batinan. Zahir dan batin. Macam mana kita zahir batin ni? Zahir ni nampak, batin ni mana? Macam kita ikut dalam. Nganga tu. Ni gigi. Gigi apa? Gigi apa? Ke belakang-belakang gigi ni. Segi. Macam mana kita gosok gigi sama? Orang tak faham dia segi ni je. Itu tak tahu. Ardan. Zahiran wa batinan. Ilmu gosok gigi ni bukan cikgu pasti budak misi yang ajar ni. Rasulullah ajar dah. Lama kita ajar dah. Saya bila baca kitab, antaranya kitab Ad-Du'ain ni, kita lain masa dan ngaji dengan ruang batin tu. Kita sedar rupanya, ilmu buru gigi ni. Kita pun dulu ingat siwak tonyoh depan je. Tapi saya tak tonyoh itu, saya tonyoh mata. Alam semua saya buat. Dulu pasal tak pernah jumpa dalam kitab. Biasa baca kitab kecil Jumpa kitab besar. Dia memang ada awalnya. Bawa ikut tertib ke kanan. Keutamaan dia atas bawah, atas dulu. Antara kanan kiri, kanan dulu. Mana nak buat? Atas. Atas, luar. Otak atas, batin. Kiri, biar dulu. Untuk bawah. Bawah, luar, zahir. Bawah, belah dalam nak, batin. Lepas tu, kiri atas, kiri dalam, kiri atas luar, kiri atas dalam. Lepas tu, kiri bawah, kiri bawah luar, lepas tu dalam. Itu tertib. Zahiran wa batinan. Keedah sugi, nak dapat siwak ni, apa-apa benda yang kullu khasyanin. Nama siwak siap. Apa yang nama kesat, sah jadi siwak. Walaupun bukan kayu miswak. Sekalipun. Dan syarat dapat pahala, mesti ain miswak. Bukan ekstrak miswak. Ataupun air miswak. Tak. Ekstrak miswak. Bukan. Bukan macam tu resip dia. Siwak tu ialah siwak tu. Ain miswak. Ain siwak. Bukan ekstrak siwak. Ya. Jadi kalau beli ubat gigi safi dengan ekstrak kayu sugi, tak dapat hukum siwak. Nak dapat dia mesti benda kesat. Jadi kalau beruh gigi macam mana? Beruh gigi, ain beruh gigi adalah bukan kesat. Dia adalah licin. Dia adalah licin. Dan prinsip siwak ni berbeza antara kita dengan pahaman kesihatan. Pahaman kesihatan, dia orang beruh gigi pasal mulut yang berasid disebabkan ada sisa makanan apa yang ditinggal. Gunakan ubat gigi yang bersifat alkali, neutralizekan kadang mulut supaya jangan dalam keadaan berasid pasal dia boleh merosakkan gigi. Itu kaedah kesihatan. Kaedah kita bersugi bukan masalah neutralize. Rasulullah pun tak pernah syarah itu. Dari segi ada hukum neutralize tu. Tapi pokok besar
bersugi ni nak menggunakan atau dobit, menggunakan setiap benda kesat, lalukan di mulut, di gusi, di gigi yang langit untuk proses pembersihan mulut daripada makanan atau seumpamanya, untuk memastikan mulut ni sentiasa segar, bersih, matang untuk menyebut apa benda yang baik. Siap. Okay, lalu ardan asnan wa tulan fil lisan. Okey, ardan fil asnan. Jadi asnan macam ni. Jadi asnan bukan macam ni. Ini tul. Ardan macam ni. Itu orang duk bergigi macam tu ada, macam tu macam mana? Ini memang ada orang gigi tu kan? Kira ardan ni maknanya bukan itu. Ardan tak ni. Bukan. Yang macam ni, yang ni dia bukan istilahnya siwak. Dia termasuk dalam tahlil. Tahlil. Hillah, apa dia? Colek gigi. Gunakan kayu apa sebagainya. Colek, buang kotoran. Ugat-ugat daging apa yang melekat tu. Bukan menggunakan bergigi pasal memang nak keluarkan benda tu dengan siwak. Macam tak munasabah. Tak munasabah. Nak kasi siwak memang ada istimewa dia. Pasal dia ambil daripada batang pokok, dia bersifat akali. Saya tak pernah test lah pH dia. Tapi kalau tengok keadaan tu, dia berakali. Dia bukan beraksid. Satu, ada orang kata macam ni, itu kayu siwak tu, kita ambil ubat gigi, kita ubah. Dapat tak pahala siwak? Kelakar. Siwak tak ada ubah ubat gigi lah. Ni kayu sugi. Saya tengok saya gelak nak pecah perut pun ada. Siwak tu ambil ubat gigi ubah lah. Kat siwak tu cukup dah, padan lah sebenarnya. Kat siwak tu padan lah sebenarnya. Dan kalau kata kita guna bergigi, dapat pahala siwak. Masyhur ulama sebut tak dapat. Sebab apa? Syarat dia masih benda kesat. Jadi antara kesat tu kayu siwak tu, kayu arak tu. Ataupun apa je benda kesat. Kain, ujung serban, ujung baju, ujung lengan baju apa. Jubah kita pakai. Kalau nak gosok, antara nak dapat ukur siwak, nama siwak juga kat gigi ardan. Walaupun hanya ambil baju, ambil kain, hasil sugi. Hasil sugi. Tapi kalau bergigi walaupun sejam, tak hasil. Satu, tak betul tentang ardan. Yang kedua, dia tak menggunakan kesat. Berus yang ada tu, material dia licin, buat pada plastik. Kalau nilon tu macam mana? Nilon ke? Licin ke tak? Licin. Dia cuma atas tajam tu, dia atas ujung tu pasal dia tegak kan. Jadi dia kesat ke? Dia kesat kat ujung tu bukan kesat, licin sebenarnya. Licin kan dia, kalau tengok gambar tu bila dibesarkan rupa bergigi dengan kristal dia, kristal tu bentuk bulat sama. Bila bulat maksudnya ujung permukaan dia adalah licin. Tajam tu di atas kata dia keras, dia saiz kecil, lagi akan rasa ketajaman dia. Tapi dia bukan kesat, dia licin. Licin tak dapat hasil maksud siwak. Bergigi lah. Tapi atas nama siwak tak dapat. Dia mesti SOP siwak. Senang SOP tu zaman ni. SOP orang senang faham. Mesti ikut SOP. Tak ikut SOP tak sah. Tak sah. Apa kita buat? Atas kita bicara ni, wuduk tak sah ke kalau ada buat benda-benda sunat wuduk ni tak betul ke? Wuduk sah. Cuma tak dapat pahala sunat wuduk. Pasal lain daripada amri Nabi mutabak. Wa tulan fil lisan, dan disuruh melintang, bukan melintang, menegak tul, membujur fil lisan, pada lidah. Jadi lidah aja yang antara kaedah jelen dengan dia, jelen ke jelir ke lidah. Saya biasa kecil-kecil bahasa jelen. Ke jelen, jelir. Boleh lah kalau tu bahasa daerah.
lidah ya, keluarkan lidah. Tulan, bukan ardan. Tulan. Untuk ke langit-langit, dia imraran, lalu je. Ni langit-langit, ambil baru gigi tu. Lalu je. Lalu ya? Pusing. Waktu buat keluar tak? Berlendiah. Memang menyuci dengan menggunakan kayu sibak terbaik lah. Untuk nak beli payah nak dapat apa? Kepak je batang kayu pokok-pokok renek kan. Pokok hutan ke? Kepak. Kulit dia tu memang kulit lah. Tapi teras dia, semua boleh jadi bulu. Semua jadi bulu. Ranting-ranting Ranting-ranting mana-mana pokok-pokok ni. Saya memang dulu bila ada time bahan siwak, kayu siwak tak ada. Nak cari pun tempat tak ada jual lah. Mulut dah biasa duk kena sugi, tak sedap duduk lah. Macam mana? Tu yang Cik Akai tu. Memang kena ajak ke masjid apa. Pokok pun memang tak ada masalahnya kalau kita kepak tu, kunyah. Satu masa lain, tak pokok lain pula. Rupanya memang setiap pokok boleh buat sugi. Teras tu bila kunyah-kunyah semua jadi bulu tu. Cuma rasa lain-lain lah. Ni pahit, ni bergetah. Ni macam ni. Dan kayu yang disebut kayu arak tu, kayu tu memang kayu terbaik. Rasa dia punya pH dia, sebut macam mana? Memang dia terbaik. Satu disebut, disunatkan kayu arak, tak ada tu kayu zaitun. Tak ada kayu tu al-baqi minal khasyabat. Daripada kayu-kayu yang untuk buat munasabah, untuk buat sugi. Habis-habis tak ada, cari satu kesat. Tu orang tua dulu dia ambil apa? Dia ambil abu dapur. Apa? Itulah kosok gigi dia. Alat dia jari. Kesat tu bukan jari tu, jari licin. Masyur bahas kita untuk main. Kalau ada lembab ni nanti ke depan, memang dia sebut. Jari ni walaupun kesat pasal kerja, kontrak banyak. Tapi bila kita basuh-basuh, dia adalah kulit. Dia tak termasuk dalam kosan. Gosok, nak hasilkan pahala sugi dengan menggunakan jari, tak dapat pahala surat siwak. Syarat tak cukup. Tak cukup SOP. SOP dia, ambil kain, ujung kain, letak ke jari, gosok. Baru dapat. Pasal ada benda yang khosyan. Kullu khosyanin yuzilu syai'an. Setiap benda yang kesat yang boleh menghilangkan sesuatu, baru sah untuk nama siwak. Untuk nama siwak. Jadi prinsip dia beza. Prinsip kesihatan satu sudut, prinsip agama itu satu sudut. Menang prinsip agama ni pasal prinsip dia benda kesat, atau kemudian mengakali, meniturkan mulut dengan akali dengan menggunakan bahan tumbuhan. Kalau kesihatan dia hanya meniturkan keasidan mulut, itu je. Dia tak ada istilah kesat, tak kesat apa-apa. Bulan tu guna bahan, ya Allah, macam nama, sari botol. Saya sejak saya tengok nama dia senarai tu, walaupun saya ingat ke Colgate je bahan, nama botol apa, saya tak nak sebut lah. Bila tengok yang tu ala gel ke apa ke, serupa juga, semuanya betul. Kata biar betul ni. Apa benda bahan, tak tahulah orang pergi tengok lah orang kimia tu. Tapi, ambil kayu sugi lagi baik. Ini ialah sugi yang betul. Dan pengalaman pun kalau guna ubat gigi gosok, lepas tu guna sugi gosok, memang kalah kebolehan dan kefasihan lancar menyebut huruf Quran ni dengan bersugi pakai ubat gigi berbanding dengan menggunakan miswak. Allah lil khabari sahih. Jadi tulan bil lisan. Lisan jelerkan dia. Tunjuk. Siap. Kerana hadis sahih. Walaula, ni hadis sahih dia. Laula an asyqa ala ummati la amartu bis siwaki. Jikalau tidak, laula an asyqa, jikalau aku tak khawatiri, jika tak khawatir oleh aku, kalaulah aku tak khawatir kan, laula an asyqa,
Sahan tu ala umati datang umat aku. Ai bisiwak. Dengan sebab siwak ni satu benda yang berat kan atas umat aku. La amartuhum amran wajiban. Aku akan suruh mereka itu sebagai suruhan wajib. Bisiwaki dengan sugi. Pasal apa kena takdir tu? Pasal kita disunat tak sugi? Rasulullah suruh tak? Itu dia kata kalau aku tak kalaulah tidak memberatkan kata umat aku untuk bersugi, aku akan suruh mereka bersugi kan. Setiap kali wudu. Faham sekali lalu tu, surah tu surah wajib dah ulama sebut. Semua tanggung-tanggung. Tak ada dalil yang kuat untuk di dalam ambil faham ada Quran atau hadis menunjukkan siwak tu wajib. Tak ada. Jadi Rasulullah kata aku akan suruh. Dia suruh tak? Ulama sebut kata Rasulullah dia suruh. Tapi suruh atas jalan wajib tidak. Untuk suruhan ada ke? Ada. Suruhan apa? Suruhan sunat. Faham tu kalau nak faham istibat apa kata Rasulullah tu semua tu hadis tu menunjukkan apa yang daripada dia lah kita ambil faham hukum hakam berkaitan dengan masalah wudu. Siap. Inda kulli wudu. Lamar tu bisiwaki inda kulli wudu. Kena takdirkan lamar tuhum amran wajiban. Sebagai suruhan wajib. Adapun suruhan sunat memang hak tu sedia maklum. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa yang datang pada Rasulullah ikutan baik ikutnya. Lamar tu biswa inna kulli wudu'in ay amra ijabah sebagai suruhan wajib. Yang ni dia tak ada siap dah dalam hadis tu. Satu baca macam ni hadis Istiqlal. Syarah hadis Istiqlal macam ni dia tak kaitan dengan i'rab. Tapi menyambil disyarahkan mestilah apa sebut dia? Mesti tanggung dengan kata la amartum bisiwak ni sebagai amran wajiban mesti tanggung itu. Pasal amran masnunan atau imasuh. Nak baca hadis lah. Kalau baca hadis macam ni. Ada orang macam ni. Dia baca hadis. Kalau tak dia jadi ahli sunnah, nasirul sunnah, itiba'u sunnah. Habis-habis baca hadis siwak. Kata dia, lama-lama tak riba nak siwak. Orang tengok jijik dan kotor. Tak boleh lah pakai kayu sugi, kayu siwak. Kena pakai baru gigi. Alah. Pelak kepala otak 4 segi betul. Tak boleh. Saya geram ni saya buat bahasa gitu lah. Kepala otak 4 segi. Tak faham, tak reti-reti. Kau tak nak sugi, sudah kan. Kata dia kotor, kata dia kalau kita buat sugi-sugi tu letak pula kat poket. Ni mencemar kan. Oh, tu cemar nama dia. Ya, ada orang macam ni, bayar. Dia buat agama ikut kepala otak dia. Bunyi kata nak ikut hadis. Tapi bila hadis, dah ditakwil pula, disyarah, dikondem dengan pula hadis. Kan? Inda kulli wudu'in ay amra wa ijabin. Wa yahsulu bikulli qashanin binawi khirqatin aw ashnanin wal udu afdalu min ghairihi wa aulahu dzurrihi at-tayyibi wa afdaluhu al-araq. Habis sikit tu. Masih bab sugi tu. Hasil dengan setiap benda kesat. Ya. Bikulli khashan. Sugi nak hasil, walaupun cara moden, syarat dia kesat. Jadi baru gigi, baru gigi kesat lah. Maksud kesat tu bahan itu, bahan kesat. Bahan-bahan kesat. Material tu. Macam mana? Waktu susah. Yang memang ada bahan kesat, originally, memang bahan-bahan tumbuhan. Apa teras pokok organik apa tu memang dia keras, memang dia kasar, memang dia kesat. Satu walau binahwi khir
sekalipun seumpama satu perca kain, au ashdanin, atau ashdan. Ashdan ni serbuk yang diguna buat untuk gosok gigi, dipanggil ashdan. Ashdan. Kalau pergi belah India banyak jual serbuk ni. Ni formulasi siap lah. Kita dalam Malaysia payah sikit. Satu masa dulu ada orang jual. Tak ada lah. Ha. Kalau orang dulu memang nak pergi mana buat apa dapur. Siap dalam bekas. Jadi dia dapat kepala sudah tu bukan jari tu, tapi ashdan tu. Lani yang memang pakai abu dapur lagi, India. Satu gigi dia memang putih. Memang putih. Putih bukan putih apa? Putih melepak. Saya pernah duduk dengan India tu. Saya tahu lah, bukan duduk sekomah. Jiran India. Memang dia orang ni, nak sebut macam mana, tradisional tu orang tak bang. So, dia orang ni ada akidah dia orang. Dengan kapur, bahan-bahan bakar-bakar ni, abu-abu ni, dia ada akaid, ada apa? Ada akidah dia. Antaranya kapur lah. Dia tu barang Tok Kong tu pada dia. Kalau hamba nak beli kapur, hamba beli yang malam. Kalau dijual tu original India atau original. Malam pantang besar dia. Istilahnya celaka kalau jual barang-barang Tok Kong ni malam. Apa saya sebut? Kalau hamba try dia jadi. Pergi malam, minta beli kapur. Ambil sepatu lah, 8 kupang ya, RM1 lebih kot dalam ni. Apa saya nak sebut? Nak beli, minta dengan tawa. Minta maaf bang, ni barang tak nak jual malam. Mau beli siang. 8 kupang, berapa ni nak beli RM8? Berapa ni? Bagi saya RM10 saya bagi. Tengok dia lepas. India akidah kuat tu. Main. Tak main sogok-sogok tu. Ni tanah musangking lepas tu. Malaysia. Apa yang sebut? India tak pasal lepas tu. RM10 saya pernah sebut tu. Mau pakai malam ni lah. Takkan nak boleh esok. Maaf lah, ni tak boleh lah. Ni aku jual ni kata dia celaka besar aku. Dia faham celaka besar. Tak sudah, hamba sudah. Minta maaf. Jangan paksa saya suruh jual. Saya tak jual. Memang tak jual. Ingat ke boleh sogok-sogok? Tak mau. Kau Melayu kalau sogok-sogok jual ya. India kalau dia punya pegangan macam tu, dia punya faham pegangan dia dengan kata benda tu haram tu. Pegang haram kuat. Orang Melayu ni jadi food panda pun susah lah. Kenapa? Bawa benda halal murah je. Kalau bawa benda haram jadah tu, benda haram jadah apa? Makanan ada babi ke apa, kalau hantar, tanyalah orang food panda. Kalau biasa berapa dapat delivery? Dapat RM5. Yang tu berapa? RM5 dapat. Buah lah contoh kan. Dapat RM15. RM15. Orang Melayu kita mata macam tu tengok RM15. Dapat duit. Hantar babi pun hantar lah. Aku kan makan babi, aku hantar je. Macam tu. Ni kita. Tak mengaji agama. Malu kat India. India ada agama dia. Sikit ada. Baik. Ashdan. Wal udu afdalu min ghairihi. Kata dia, menggunakan kayu, ud ni, umum ud ni kayu lah. Ya. Maksudnya kayu yang kita potong daripada pokok tu, umum tu ud. Bukan ud ni, ud kayu ud. Kan? Ud ni ud. Umum kayu, ranting kayu besar tu dah potong, ud. Situ terjemah apa? Ranting kayu. Ud, ranting kayu. Ud, ranting kayu. Bukan ud tu, ud. Ud apa? Cendana. Gaharu. Kayu gaharu lah. Bukan kayu gaharu ni. Afdalu min ghairihi. Ud ni ranting kayu. Maksud apa? Ranting kayu lebih afdal, maksudnya kalau guna arang dengan ranting kayu afdal lagi. Pasal yang tu asal warid. Datang.
Tapi ada ulama ambil apa dia? Khosyanin tu. Dia antara kayu ni, atau disebut belakang. Wa ulahu zawir zurrihit tayyibi. Seafdalnya adalah yang punya bauan yang wangi. Ranting kayu yang ada bau wangi. Jadi kalau katalah kayu gaharu tu, kata memang ranting ni tu memang boleh buat kayu, boleh buat sugi pun. Dan bersama dengan tu ada bau wangi dia. Betul kat lah. Ud tu untuk jadi afdal. Pasal dia ada zurrih tu. Kalau dia ada bau. Dompet dia ada bau. Tapi atau saya tak pernah pakai kayu ud yang ud putih tu lah. Gaharu putih tu. Cari pokok tak ada. Kalau ada pun bukan kenai. Siapa kenai? Kayu ud kenai. Orang tanam-tanam tu, tapi saya tak kenai. Saya tak kenai. Kalau kenai nak apa? Nak pergi kepak nak. Rasa ada bau tak bau tu. Betul je kan? Ada nak ke tanam 3-4 pokok. Kalau ada tanah, tanam je tak banyak-banyak. Apa nak sebut? Zurih taib. Wa afdaluhu al-araku, kata dia. Paling afdalnya ialah arak. Pasal arak ni dia mendapati antara paling best dia kesat. Itu best dia. Dan dia ada bau. Memang ada bau. Dia tak baulah wangi macam kayu od, kayu cendana apa tu. Dia tak bau je tu. Tapi dia ada bau dia. Cuma kayu yang main kat Malaysia ni, yang kayu sugi tu, orang kata apa? Dah kering, kong, habis, tak ada bau lah. Ada ke? Ada bau sikit-sikit lah. Yang dalam plastik, yang tu dah pakai lah. Kalau tak ada benda lain, kot lah nak pakai, pakailah. Pasal dia yang tu dah lain. Yang tu dah ada unsur chemical. Untuk pengawitan. Tak apa elok pakai. Pakai pun dia tak sedap lah. Kadang lidah rasa tebal. Ganggu pula. Pakai tu jadi masalah lah. Nak kalau kendam air dulu. Hilangkan bahan-bahan kimia ada dalam dia. Walaupun boleh make in Pakistan, India apa. Tapi saya kata ada sebab ada unsur-unsur Yahudi apa situ kot. Dari sini dia tahu orang Islam nak pakai sugi ni, dia masuk campur, dia rendam orang kimia. Pakai bukannya dia bagi elok, jadi jahanam habis. Jadi malas macam-macam hal. Apa saya bahan yang kimia yang dia pakai tu bukan bahan elok. Bahan untuk jadi perosak banyak. Arab siap. La bi asbuhi. La yahsulu sunat wuduk ni tak hasil siwak dengan jari dia. Walau khosyanatan. Walau kana usbuhu khosyanatan. Sekalipun walau kanat usbuhu khosyanah. Kasar sekalipun. Dengan sebab kerja kontrak ke apa kasar sekalipun. Tak dapat. Khilafan lima ikhtarahun Nawawi. Menyalahi bagi barang yang telah pilih akan dia oleh Nawawi. Nawawi kata hasil juga kalau jari kasar. Nawawi kata. Faham disebut Nawawi ni jumhur kata tak hasil. Melainkan syarat besar dia khosyan. Pasal itu syarat besar dia. Dan khosyan jari sebenarnya bukan khosyan. Dia kena air, dia lembut. Dia akan licin. Bukan lembut, sorry bahasa. Bukan lembut, licin. Wa inama ita'akadu siwaku walau liman la asnana lahu likulli wudu'in. Hanya saja kata dia yang ta'akadu siwaku tuntutan yang amat sangat untuk bersiwak walau liman la asnana lahu likulli wudu'in. Sekalipun bagi orang yang tak ada sebatang gigi pun bagi dia. Tu gigi tak ada, nak gosok apa? Gosoklah gusi. Gusi masih ada, lidah masih ada, langit-langit masih ada. Kaedah kita, gigi tadi, atas, belakang, bawah, luar, zahir, batin, belah kiri, zahir atas, zahir, batin, belah bawah, zahir, batin, lepas tu lidah, jelirkan dia, lintang, sugi, lepas tu langit-langit, sapu yang atas. Nak buang lendir yang ada di mulut tu. Jadi kalau orang tak ada gigi pun, gusi ada, lidah ada, langit-langit ada. Tak meluputkan hukum bersugi tu. Likulli solatin. Itulah.
sunat sugi untuk solat. Ada soalan? Nak masuk ni kan, untuk solat tu. Kadang sugi ni dia rabuk dengan sebut dulu kan. Rabuk lah bersebut dengan sebut sugi tu. Kadang dia ganggu lah solat tu kadang. Nak bagi keli betul-betul dia punya. Untuk solat lah kan? Lepas tu dia bisa tertelan dia punya. Saya duduk ngaji dulu ada Tok Guru dia cara macam ni. Masa wuduk tak apalah. Tak ada masalah saya komo-komo apa. Jadi untuk sembahyang jangan pakai sugi tu. Cari sugi untuk fadilat aja. Kecil dan cari yang tak putus-putus. Fadilat je. Bukan nak bersuci macam kita masa wuduk. Yang tu. Nak buat punya pasal lah. Tapi nak ambil fadilat. Sugi. Tak ambil. Tak. Itu kata untuk wuduk. Untuk wuduk, dia sunat wuduk. Dan sugi sunat. Dalam hadis tadi pun sebut. La'amartum bisibati inda kulli solah. Inda kulli solah. Al-aslu fi nafsi al-haqiqah. Itu qaid juga tu. Asal ambil faham daripada nas adalah hakikat. Maksudnya faham zahir. Itu dia pakai. Tak boleh ihtimal zahir pasal ada ta'arud dengan hal lain. Baru tanggung yang dia ni majaz. Ada takdir mudhaf. Inda kulli solah. Inda kulli wudu'i solah. Kena tak ada hal lain lah. Kalau tidak, al-aslu amal dia adalah al-haqiqah. Maksudnya inda kulli solah, solah. Solah. Sekalipun solah mayat. Sekalipun solah sembahyang mayat. Macam tu. Jadi, nak sembahyang, kalau nak sugi tu, cari sugi kecil. Untuk ambil fadilat bersugi inda kulli solah. Itu kot. Lain. Wallahu